Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah buat kali ini kita akan berkongsikan berkaitan dengan memperbanyakkan niat yang baik. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Maksudnya, sesungguhnya amal perbuatan itu dinilai berdasarkan niat dan seseorang itu mendapat balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Hadis muttafaqun alaih. Manakala dalam sebuah hadis qudsi pula, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat yang bermaksud, jika hamba-Ku berniat untuk melakukan keburukan, janganlah ditulis kesalahan itu sehinggalah dia benar-benar melakukannya. Jika dia melakukannya, maka tulislah sesuai dengan perbuatannya itu. Jika dia meninggalkan keburukan itu kerana-Ku, maka tuliskan buatnya satu kebaikan. Jika hamba-Ku ingin melakukan kebaikan namun dia tidak melakukannya, maka tulislah baginya satu kebaikan. Jika dia melakukannya, maka tulislah baginya 10 kebaikan hingga 700 kali kebaikan. Hadis ini pula diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Antara pengajaran atau motivasi yang boleh kita ambil daripada hadis ini, niat merupakan amalan yang turut dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat salah satu amalan hati yang memainkan peranan penting diterimanya sesuatu amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu ibadah itu hendaklah dilakukan dengan niat yang jelas, kerana niat berfungsi sebagai pembeza jenis-jenis amalan. Contohnya, orang yang solat wajib hendaklah dia niat solat tersebut secara tunai, bukan secara qada, kerana ibadah wajib dan qada itu suatu perkara yang berbeza walaupun keduanya ialah solat. Begitu jugalah dengan ibadah yang lain. Niat merupakan amalan yang paling mudah untuk meraih pahala. Sesuatu amalan kebaikan yang diniatkan kerana Allah akan dibalas dengan ganjaran pahala. Buat pahala sebenarnya lebih mudah daripada berbuat dosa jika kita faham konsep niat ini. Jadi setiap hari kita cubalah niat dalam hati mahu berbuat sebanyak-banyak mungkin kebaikan walau apa pun ia. Buat atau tidak, itu lain cerita. Yang penting niat itu ada pahalanya. Kalau disusuli dengan perbuatan, dapat lebih pahala. Kalau niat sahaja, dapat juga setidak-tidaknya satu pahala. Tak dapat semua, jangan kita tinggalkan semua. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Imam Ahmad berkata, aku suka jika setiap orang yang ingin melakukan amal kebaikan, sama ada ianya solat, puasa, sedekah atau apa sahaja cabang amal kebaikan, untuk berniat terlebih dahulu sebelum melakukannya. Manakala kata Fudail bin Iyad pula, sesungguhnya yang Allah mahukan daripadamu ialah niat dan keinginanmu untuk melakukan kebaikan. Jadi, jangan pandang rendah kuasa dan kehebatan niat, kerana sesuatu perbuatan baik itu walaupun nampak remeh sahaja, boleh jadi nilainya besar di sisi Allah jika kita ikhlas melakukannya. Kadangkala kita lihat perbuatan seperti membuang sampah ke dalam tong sampah, bagi binatang jalanan makan, tumpangkan orang ke tempat yang ingin ditujunya, dan sebagainya sebagai amalan yang kecil sahaja. Sedangkan kebaikan kecil itulah
yang memberi makna kepada orang lain dan boleh menjadi asbab redha Allah kepada kita. Kata Ibnu Al-Mubarak pula, boleh jadi amalan yang kecil itu menjadi besar kerana niat yang baik, dan boleh jadi amalan yang besar itu menjadi kecil kerana niat yang salah. Allah menilai hambanya berdasarkan niat-niat kita semua. Ini termasuk rahmat Allah yang sangat besar kerana Allah hanya menyuruh malaikat mencatatkan amal keburukan kita apabila kita benar-benar melakukan amalan tersebut. Sebaliknya, jika kita tidak jadi melakukan sesuatu dosa kerana takut akan Allah atau kerana memikirkan akibat dan mudaratnya, maka Allah mengiranya sebagai suatu kebaikan pula. Masya Allah, subhanallah, baik sungguh Allah terhadap kita. Orang yang sanggup meninggalkan perbuatan dosa walaupun dia sudah berniat nak melakukannya, menandakan dia orang yang punya takwa dalam hatinya. Sanggup meninggalkan hawa nafsu kerana Allah bukan senang dan bukan semua orang mampu lakukan. Kerana itulah dia diberikan pahala kebaikan yang sempurna. Niat yang baik pula, walaupun belum lagi amalan itu dilakukan atau tidak jadi dilakukan, tetap mendapat pahala kebaikan. Sebaliknya, jika dilakukan, maka pahalanya digandakan sangat banyak, sehinggakan 700 kali ganda. Ini jelas menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menyukai kebaikan yang dilakukan hambanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hadis ini menjadi motivasi agar kita selalu memperbanyakkan niat dan azam untuk melakukan banyak kebaikan dalam seharian kita. Apalagi amalan yang lebih mudah dilakukan kalau bukan berniat di dalam hati. Walaupun kita mungkin tidak mampu melakukan semuanya, tetap ada ganjaran pahala yang tersedia. Ini merupakan suatu bonus, penaik semangat dan galakan untuk kita meraih pahalanya dengan cara yang paling mudah, iaitu dengan hanya berniat melakukan kebaikan sebanyak yang mungkin. Semoga ianya menjadi pembakar semangat buat kita untuk terus berniat dan melakukan kebaikan walau sekecil apapun. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.